Kuantum metal sendian berhad telah ditubuhkan sejak 2012 ya, dengan modal berbayar 10 juta. Ya, 10 juta ringgit, dan semenjak 3 tahun lepas Quantum Metal sudah melebarkan sayapnya dengan memberi peluang kepada komuniti orang-orang seperti kita untuk membeli gold bar ataupun emas daripada Quantum Metal pada harga yang jauh lebih rendah daripada di luar sana. Okay? Jadi kita beruntung sebab Quantum Metal adalah satu syarikat yang berkredibiliti, yang sangat-sangat stabil. Ya, dia merupakan pengedar gold bar terbesar di Malaysia, membekalkan produk emas LBMA, emas tulen ya, 999, ke agensi kerajaan, bank, institusi kewangan, peniaga dan pengedar individu. Ya, jadi kalau kita nak tahu sama ada syarikat ini kukuh atau tidak, kita kena tanya bank. Ya, kita tengoklah siapa agensi kerajaan yang bekerjasama dengan Quantum Metal. Saya percaya agensi kerajaan dan bank bukan senang untuk bekerjasama dengan scammer ya. Jadi mereka telah dahulu menjalankan pertanyaan-pertanyaan ataupun bertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kepala otak kita, yang bersarang dekat kepala kita. Jadi pertanyaan anda sudah pun terjawab di peringkat awal lagi oleh bank-bank tersebut ya, ataupun institusi-institusi yang terlibat. Tapi kalau anda masih nak menjalankan due diligence ataupun kajian sendiri, anda dipersilakan ya. Jadi Quantum Metal juga sudah lama menjalankan hubungan baik dengan bank-bank, pembekal bulian antarabangsa. Pembekal bulian ini pembekal emas gold bar ya, antarabangsa, dan juga bekerjasama baik dengan Perth Mint Australia. Kini Quantum Metal sudah pun berkembang di lebih 15 negara dan target kita pada waktu terdekat ni adalah untuk pergi kepada lebih 60 buah negara. Jadi Quantum Metal akan mendunia lah ya. Alright. Siapa pasukan pengurusan di sebalik Quantum Metal? Ya, kita punya founder dikenali sebagai Datuk Lim Kun Sun, merupakan orang terkaya di Pulau Pinang. Kita punya HQ dekat Pulau Pinang ya, Jalan Residensi. Selain daripada founder, beliau juga adalah executive chairman, berpengalaman lebih dalam bidang emas secara daripada peringkat pembuatan hingga kepada penjualan ya. Jadi pengalamannya sangat-sangat luar biasa. Dan kita punya pengerusi adalah Tuan Haji Kamarizaman bin Juhari. Istimewanya Tuan Haji Kamari ini adalah juga pengerusi Bank Persatuan dan juga pengarah bebas permodalan BSN ya. Selain daripada itu, yang memberi satu add value kepada kita adalah beliau bekas pengarah Jabatan Penyiasatan Amla Bank Negara Malaysia. Jadi kalau kita syarikat-syarikat scam sangat takut dengan Bank Negara Malaysia, apatah lagi sekiranya mereka terlibat dengan Akta Amla ya, Akta Pengubahan Wang Haram dan Teroris lah ya. Jadi kalau masa bertugas, masa masih menjadi pengarah BNM ni, Tuan Haji Kamari lah yang ambush ataupun yang menutup syarikat-syarikat scammer ini. Jadi sekarang beliau adalah pengerusi Quantum Metal. Yang seterusnya Puan Aida Lim Abdullah, 25 tahun dalam bidang audit ya, pernah bertugas sebagai bekas senior manager Bursa Malaysia dan bekas general manager Security Commission. Semua saham-saham ataupun pemodalan syarikat-syarikat yang menawarkan modal haruslah berdaftar dengan SC Malaysia ya. Jadi SC juga sangat tegas. Banyak syarikat yang susah untuk mendapat kelulusan daripada SC sekarang. Puan Aida Lim bersama Quantum Metal. Ini anda boleh tengok sendiri dalam website Quantum Metal. Alright. Yang menjadi lebih meyakinkan komuniti ataupun terutamanya orang Muslim yang beragama Islam, kita bukan saja nak kaya tapi kita nak apa yang kita buat itu patuh syariah supaya halal ya. Jadi saya respect Quantum Metal kerana mengambil berat isu patuh syariah ya, dan tidak hairanlah kenapa sekarang kita sudah ada pun panel syariah kita sendiri yang dikepalai oleh Tan Sri Sheikh Ghazali yang merupakan chairman datangnya daripada AUFI. AUFI adalah satu badan audit daripada World Gold Council. Jadi maksudnya kita punya panel syariah adalah peringkat dunia. Dan kita mendapat pengiktirafan syariah untuk GSA, salah satu produk kita daripada Isra, iaitu di bawah
adalah anak buah Bank Negara Malaysia, ya, anak syarikat Bank Negara Malaysia. Dan untuk produk GCA dan GAE kita mendapat pengiktirafan syariah daripada Tawafuk Consulting, dan kita juga ada syariah audit daripada luar negara, daripada Raqabah. Untuk Indonesia kita mendapatkan syariah audit daripada AFSI, ya, Indonesia, dan juga kita mempunyai audit syariah secara berkala, ya, daripada AFSI sendiri, dari mana Tan Sri Haji Sheikh Ghazali pernah berkhidmat, ya. Jadi ini adalah menunjukkan betapa Quantum Metal mengambil berat tentang produk yang dikeluarkan supaya patuh syariah, dan sijil-sijil patuh syariah ini sentiasa diupdate dari masa ke semasa. Baiklah. Okay, dan untuk kita lebih yakin lagi dengan perniagaan yang dijalankan oleh Quantum Metal, kita lihat sendiri siapa rakan niaga di sebalik Quantum Metal, ya. Jadi kita tahu betapa kukuhnya Quantum Metal. Yang pertama adalah Bursa Suk Asila. Bursa Suk Asila ni adalah anak syarikat ataupun di bawah pengurusan Bursa Kuala Lumpur, ya. Jadi ini adalah salah satu entiti yang mana semua bank-bank di Malaysia yang ingin menawarkan financing secara Islamik, ya, pembiayaan secara Islamik, mesti menjadi ahli kepada Bursa Suk Asila. Walaupun Quantum Metal bukan bank biasa, dia adalah bank emas, tapi kita mengambil inisiatif untuk menjadi ahli kepada Bursa Suk Asila. Maka tidak hairanlah kenapa Quantum Metal boleh memberi kita pembiayaan untuk produk GCA dan juga GAE, ya, yang mana kedua-dua pembiayaan itu adalah patuh syariah. Jadi ini menjawab banyak pertanyaan kat luar sana daripada mana Quantum Metal boleh menawarkan produk-produk yang hebat tadi, ya. Dan seterusnya, Quantum Metal sudah lama menjadi pembekal emas kepada bank-bank di Malaysia, antaranya adalah Bank Muamalat, Affin Bank, Raji Bank dan Alliance Bank. Ya, kalau anda lihat dari masa ke semasa, bank-bank ini ada membuat promosi tentang emas, ada juga mempromosi tentang GSA, produk GSA macam Quantum Metal juga. Dan juga anda boleh lihat kepada website bank-bank ini, anda boleh dapatkan anda boleh jumpa bahawa bekal emas adalah Quantum Metal, ya. Jadi ada banyak bank di luar sana, saya rasa rata-rata bank memang sudah pun mula menawarkan penjualan emas, tetapi anda kena berhati-hati, tidak semua bank patuh syariah, ya. Sebab ada yang menjual emas tapi hanya pada kertas, hanya pada sistem, tetapi emasnya tidak wujud, ya. Jadi bank-bank yang terlibat ini, yang terlihat di skrin ini adalah yang mempunyai emas fizikal. Anda boleh dapatkan fizikalnya kerana fizikalnya dibekalkan oleh Quantum Metal, ya. Dan ini adalah patuh syariah. Kalau tak ada emas yang sebenar, maknanya itu tidak patuh syariah. Okay? Seterusnya, Quantum Metal berkembang lagi dengan lebih pesat apabila menjadi rakan partner kepada My Angkasa. Untuk kaki tangan awam memang sudah orang kata kenal lah dengan My Angkasa dan mempunyai ahli lebih 8 juta ahli. Selain daripada itu, Quantum Metal juga bekerjasama dengan AKO. AKO merupakan gabungan koperasi Asia yang terdiri daripada 10 buah negara. Keahliannya lebih 60 juta orang. Ya, di mana yang berbahagia Datuk Haji Fatah merupakan presiden kepada dua-dua pertubuhan ini, ya. Anda tengok sini. AKO memilih bekerjasama dengan Quantum Metal kerana ia adalah syarikat kukuh pengedar emas. Daripada banyak syarikat-syarikat pengeluar emas dan pengedar emas, aku memilih untuk bekerjasama dengan Quantum Metal, ya. Sebab Quantum Metal mempunyai nama ataupun standardnya yang tersendiri. Selain daripada itu, rakan partner kita juga adalah Rahnu Tekun. Rahnu Tekun merupakan tempat di mana kita boleh buat collection, ya. Walaupun kita beli emas secara online, tetapi kita boleh bila-bila masa untuk menebus ataupun untuk mengambil fizikal. Kalau tak nak dipostkan ke rumah ataupun ambil sendiri di mesin ATM di HQ, anda boleh collect, ya. Anda boleh ambil daripada mana-mana Rahnu yang berdekatan, ya. Jadi ini adalah partnership kita dengan Rahnu.
apa bentuk emas fizikal yang anda boleh ambil, anda boleh rujuk di website quantummetal.com.my di bahagian bullion ya, bullion ataupun dash gold ya. Anda tengok dekat situ kita ada sebesar sekecil 0.01 gram ya. Sehingga paling besar 1 kilo ya. Jadi anda boleh juga ambil selain daripada apa ni orang kata design daripada quantum metal, anda boleh ambil design daripada Perth Mint, IGR Dina ataupun ICBC Bank punya gold coin ya, anda boleh tengok dekat situ. Kalau ada, anda boleh kadang-kadang stoknya habis, anda kena tunggu sikitlah ya. Ini akan diproses dalam masa 1 minggu hingga 2 minggu. Saya dah pernah ambil physical sampai ke rumah dengan selamat ya, ambil melalui pos. Jadi saya rasa ini tidak menjadi masalah lah sekiranya kepada yang suka menyimpan emas-emas fizikal. Okey. Kemudian kita bekerjasama dengan Malakat Eco Group. Kepada yang tinggal di Putrajaya tentu tidak asing lagi dengan Malakat Mall, di mana foundernya Tuan Haji Fazli membuat tanda tangan ya untuk MOU dengan Quantum Metal. Dan semua peniaga dan kaki tangan Malakat Mall adalah ahli quantum metal. Kita masuk dalam Malakat Mall, kita boleh membeli apa sahaja menggunakan wallet quantum metal. Boleh pakai transfer, boleh pakai QR code. Dan bayangkan kalau nanti di Malaysia ataupun di seluruh dunia lebih ramai yang menerima pembayaran menggunakan emas quantum metal. Ya, itu adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggukan. Dan seterusnya, siapa lagi rakan niaga kita adalah Dewan Perniagaan Islam Malaysia, ya, DPIM. DPIM menyarankan quantum metal sebagai solusi pemulihan ekonomi ummah, ya, dan ia juga patuh syariah, ya. Jadi kalau DPIM sendiri ya merupakan pihak yang merecommend quantum metal, jadi ini adalah sesuatu yang menunjukkan tanda yang baik ya untuk quantum metal, dan di mana pengusinya sendiri merupakan konsultan quantum metal. Begitu juga dengan Malakat Mall founder tadi merupakan konsultan quantum metal. Okey. Dan selain daripada itu, Quantum Metal adalah yang dilantik sebagai pengedar eksklusif untuk Perth Mint, ya, Australia. Perth Mint adalah syarikat yang mengeluarkan emas tulen nombor 1 di dunia yang dimiliki 100% oleh kerajaan Australia Barat sendiri. Dan kalau kita nak pergi mana-mana, kita bawa jongkong emas yang ada cap Perth Mint ni, insyaAllah laku. Orang tak akan petikai ya. Kalau bawa gold cap Hasmi ataupun cap apa-apa yang lain, mungkin emas tersebut mungkin ada potensi tidak diterima. Tapi untuk Perth Mint, emasnya berkualiti dan diketahui kualitinya di serata dunia, ya. Dan untuk Asia, Quantum Metal telah dilantik sebagai pengedar eksklusif. Itu juga dengan bank ICBC Bank, bank yang terbesar di dunia, merupakan bank Commercial Bank of China, dan merupakan bank yang nombor 1 di dunia ya. Dan kita Quantum Metal adalah supplier ya ataupun pembekal kepada Panda Gold yang terdiri daripada beberapa saiz. Jadi kalau anda nak ambil fizikal, anda juga boleh pilih Panda coin yang cute ni ya. Jadi ini ada satu pengiktirafan kepada Quantum Metal di mana satu bank yang besar mendapatkan bekalan emasnya ataupun gold coinnya daripada Quantum Metal. Alright. Kalau kita beli secara online, ramai yang dekat luar sana yang masih tak faham, kata kita ni scam, tak ada fizikal, walaupun kita dah jelaskan berkali-kali, kita ada fizikal. Sebab setiap gram yang anda beli itu, emasnya disimpan di Brinks. Apa itu Brinks? Brinks adalah bank emas ya, yang sudah pun beroperasi lebih 160 tahun ya. Sudah pun beroperasi sejak 1859 dan pelanggannya adalah lebih 110 negara. Dan yang bestnya, semua emas yang disimpan di Brinks ni diinsurankan dan diinsurankan di Lloyd's of London. Kalau anda ada simpanan lebih pada 1 kilo, anda akan dapat report secara peribadi daripada Brinks ya, dari masa ke semasa. Ya.
Jadi ini menunjukkan ketelusan. Kalau yang suka simpan fizikal, saya tahu ramai yang simpan dalam album. Ya, mungkin dalam album tu mungkin boleh simpan 1 kilo mungkin. Tetapi macam mana kalau emas anda ada 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Dan macam mana anda nak bawa emas anda dan selamatkah kalau kita tinggalkan di rumah, kalau kita pergi apa ataupun kita tinggalkan rumah kita. Jadi masalah-masalah ini telah diselesaikan oleh quantum meter dengan mana emas tak perlu kita simpan sendiri. Kita simpan di Brinks tanpa perlu bayar upah simpan pun. Ya, itu kelebihannya. Dan setiap daripada gram emas yang kita beli itu ada insurans. Katakanlah ya apa-apa terjadi kepada quantum metal, kita masih ada sijil emas tadi. Emas kita masih selamat di Brinks. Kita masih bawa keluar. Boleh ambil balik semula emas kita. Kita boleh ambil pada nilainya semula. Ya. Jadi ini menjawab pertanyaan banyak dekat luar sana. Tanya macam mana apa terjadi kalau quantum metal tak adalah apalah ya. Nauzubillah lah kalau ada bencana alam ke contohnya ya. Jadi ini adalah jaminan. Kalau kita beli emas di tempat lain, adakah anda ada insurans? Itu pertanyaan yang perlu anda fikirkan. Kalau beli sikit apa, kalau beli banyak macam mana? Okay, so yang paling penting sekarang ni quantum meter sudah pun melangkah lebih jauh lagi dengan memiliki lombok emas ni dengan menjadi pemegang saham terbesar dalam Besra Group Incorporated. Ya, Besra Group ni ibu pejabat berpusat di Australia, di mana apabila quantum meter bergabung menjadi pemegang saham terbesar, Besra sudah pun mengembangkan lagi syarikat pelombongannya kepada ke Kuching Sarawak di Bau Sarawak. Jadi dengan itu quantum metal boleh memastikan kita mempunyai bekalan emas yang mencukupi untuk ahli. Sebab kita punya ahli yang biasa-biasa yang bukan konsultan pun simpan berkilo-kilo ya. Jadi kalau sebelum saya kenal quantum metal, saya tak tahu macam mana cara nak invest dalam emas. Macam mana nak simpan emas yang banyak. Kan bila kita simpan tu rasa risau. Kalau kita simpan dekat peti besi ke kata bayar mahal. Jadi dengan adanya quantum metal semua isu itu selesai dan sebab itu tak hairanlah orang di quantum metal dengan fasiliti ada quantum metal, ada emas yang banyak dan sudah tentu quantum metal kena pastikan ada stok emas yang mencukupi. Jadi kita bersyukur quantum metal bukan hanya menjual emas tetapi juga mempunyai lombok emas sendiri. Jadi pencapaian quantum metal antara yang harus kita bersyukur dan juga kita bangga adalah kerana dia mendapat pengiktirafan daripada peringkat dunia ya. Sudah beberapa kali pada tahun 2017, 2020 dan yang terkini pada tahun 2022 tahun lepas kita dapat bahagian financial service ya sebagai the best financial product. Sebab apa? Kita punya produk ni, dia menawarkan solusi kepada permasalahan emas fizikal. Kita tak perlu fikir lagi kat mana nak simpan emas yang berkilo-kilo tadi. Macam mana kita nak bawa, macam mana kita nak gunakan emas ni kalau kita tak guna duit, nak jual dekat mana. Itu semua telah diselesaikan oleh quantum metal. Jadi beruntung kalau anda sudah pun menjadi ahli quantum metal. Selain daripada menjual emas, quantum metal juga memberi solusi pemulihan ekonomi tentang macam mana nak membaiki ekonomi kita, nak meningkatkan aset kita, kekayaan kita ya dan menyediakan satu platform untuk kita buat pelaburan yang selamat, zero risk ataupun low risk ya, tak ada risiko lah boleh katanya ya, insya-Allah. Dan di mana quantum metal juga menjadi platform di mana kita boleh belanja menggunakan emas. Daripada dulu sampai sekarang dalam Al-Quran kita faham bahawa mata wang sebenar sejak dulu sampai sekarang adalah emas. Tapi sepanjang perjalanan kita sudah pun dimanipulate di mana kita menggunakan wang kertas sebagai mata wang ya yang sebenarnya tidak ada value ya. Kalau katakan RM50 dekat Malaysia bawa pergi Thailand tak laku, betul? Jadi kalau emas nilai contoh RM500 di Malaysia pergi kat mana-mana negara pun masih ada nilai, betul? Jadi emas adalah mata wang sebenar. Jadi kita mengembalikan zaman kegemilangan emas yang cuba dibawa oleh beberapa pemimpin negara Islam tapi nampaknya quantum metal yang berjaya merealisasikannya, alhamdulillah. Okey. Dan pada tahun ini, bulan 2, sekali lagi quantum metal dinobatkan sebagai the most innovative precious metal platform category. Sebab penyelesaian yang saya sebutkan sebentar tadi. Ya, sekali lagi di peringkat yang lebih besar lagi di Asia chapter. Alright.
Itu sedikit sebanyak tentang pengenalan quantum meter. Yang kedua ni, kita nak cerita tentang produk quantum meter. Kenapa hari ni quantum meter begitu dikenali dan untuk pesaing sangat digeruni, tapi kita tidak mahu bersaing dengan mana-mana produk sebab setiap produk, setiap syarikat ada keistimewaan tertentu. Cuma yang istimewanya dalam quantum meter, dia memberi solusi ekonomi. Kalau kita nak beli emas kat mana-mana kedai pun ada jual emas. Tapi apa istimewanya quantum meter adalah quantum meter memberi solusi ekonomi. Ya, ini adalah sekali lagi saya ingin beritahu, ini adalah quantummeter.com, website rasmi kita. Anda boleh saja masuk untuk mendapatkan info-info lanjut. Sebab kebanyakan ahli baru ni tak tahu pun ada quantum meter punya website. Okay? So, solusi pemulihan ekonomi, untuk kita fahami tentang solusi pemulihan ekonomi ni, dalam presentation saya ni, anda akan pelajari bagaimana cara yang pertama untuk lindungi aset kita daripada bara inflasi. Apa tu inflasi? Kita selalu sebut inflasi, tapi tak ramai, tak semua orang tahu apa itu inflasi. Sebenarnya, kita hidup dalam zaman inflasi yang sangat mendesak, di mana kita menghadapi bara inflasi yang sangat-sangat kronik. Itu yang saya akan jelaskan sebentar nanti. Dan yang kedua, macam mana kita nak kembalikan wang hangus. Apa tu wang hangus? Wang hangus tu adalah duit yang kita belanja setiap bulan. Kita bayar rumah, bayar kereta, bayar sekolah anak, bayar pengasuh, bayar apa lagi, komitmen-komitmen kita, itu semua wang hangus kan. Banyak mana kita dapat, banyak tu yang kita belanjakan, hangus. Jadi dengan teknologi ataupun dengan fasiliti yang ada dalam quantum meter ni, anda boleh selamatkan wang tadi daripada hangus. Maknanya tak sia-sia kita cari duit, duit tu tak hangus. Ya, itu cara dia. Nampak bunyi macam pelik tapi benar, okey. Yang ketiga, bagaimana kita nak gandakan aset kita dengan emas. Kita boleh gunakan platform quantum meter ini untuk gandakan aset kita dengan lebih cepat. Best tak? 1, 2, 3 ni memang best kan? So kita pergi satu persatu ya. Sebelum itu saya nak kita semua sedar bahawa hari ni kita hidup dalam zaman yang sangat mencabar. Ya, cabaran kewangan ni semua orang rasa. Kita tengok sini, isu KWSP menjadi isu yang tak habis-habis diperkatakan. Sebab apa? Sejak COVID, banyak yang terjejas, ya, ramai yang kehilangan pekerjaan, ramai yang kehilangan perniagaan, ramai yang putus pendapatan. Jadi tak tahu macam mana nak selamatkan ekonomi, ya, dengan kata komitmen yang makin hari makin meningkat. Sebab apa? Sebab inflasi sebenarnya. Ya, yang dah lama kerja pun tak boleh nak buat simpanan sebab perbelanjaan semakin meningkat, anak semakin bertambah. Betul? So apa yang kita boleh buat? Contoh ya dekat sini, gaji 5,400, bayar itu ini semua, tinggallah baki RM500 nak hidup sampai 7 bulan. Struggle kerja 1 bulan, dapat gaji 5,400, habis lagi 3,500. Tahu-tahu dah pencen, kan? Ini adalah apa yang dialami oleh kebanyakan orang. Betul tak? Tak kira lah apa kategori anda, semua orang rasa besar periuk, besarlah keraknya. Jadi apa yang boleh kita buat? Ini adalah penerangan tentang kadar inflasi. Ya? Sebenarnya mata wang kita hari ini, dia tak ada value pun. Yang menetapkan value itu adalah negara. Contohnya, duit RM100 Malaysia hanya laku dalam Malaysia. Tak laku di negara lain. Duit $100 hanya laku di US, tapi tak laku di negara-negara lain kalau kita tak tukar, ya. Mungkin US laku lah, tapi mata wang lain tak laku kan dekat negara-negara yang berbeza. Kenapa? Sebab negara tu yang menetapkan nilai dia. Macam zaman Jepun, orang dulu-dulu pakai wang Jepun. Hari ni kalau tok kita ada simpan satu guni wang Jepun pun tak laku kan. Jadi sebab wang kertas sebenarnya tak ada value. Yang ada value adalah emas. Sebab tu sepatutnya wang kita ada diikat dengan emas. Tapi malangnya sejak 1971 Amerika sudah membatalkan perjanjian tu. Jadi setiap ringgit yang dicetak tidak diikat dengan emas. Sebab itulah berlakunya perlambakan wang kertas, dicetak sesuka hati, jadi nilainya semakin menurun. Ditambah pula dengan keadaan ekonomi, ya. Jadi inilah yang menyebabkan inflasi. Contoh, kalau tahun 2002 kita ada duit RM50 contohnya, kita pergi supermarket, kita boleh beli 1 troli, betul? Tapi tahun 2022 kita boleh beli berapa barangnya? Cuba bawa RM50 hari ni, apa yang anda boleh beli? Mungkin beli minyak masak dah dekat dah RM30. Boleh beli sikit biskut
ataupun beras dah habis, betul? Kalau bayangkan kalau 2044, apa yang anda boleh beli dengan RM50? Cuba tengok diri kita sendiri. Masa kita sekolah dulu, harga nasi lemak berapa? Harga nasi lemak 5 sen. Kalau saya sekolah dulu nasi lemak 5 sen, 10 sen. Hari ni nasi lemak anak kita kat sekolah belanja berapa ringgit? Nasi lemak RM5 kan? RM7. Jadi duit itu dia menjadi kurang nilainya. Ini disebabkan oleh inflasi. Ya, kita simpan duit dekat bank, kadar keuntungan kita setahun mungkin 1 hingga 2%. Tapi kadar inflasi setahun kadang-kadang 5 hingga 7%. Maknanya yang kita dapat sikit, yang kita rugi lebih banyak. Ya, sebab itulah kenapa lebih lama inflasi makin memakan nilai duit kita, dan kita sebenarnya kalau kita simpan duit lama-lama dia semakin sikit, bukan semakin banyak. Mungkin sebutannya banyak tapi nilainya semakin sikit. Ya, ini adalah sebab dimakan oleh barah inflasi. Sebab itu kita kena sedar apakah dia instrumen yang boleh kita buat, yang boleh kita invest untuk kita elak daripada kesan inflasi tadi. Ya, cuba kita tengok pula tentang sejarah emas, harga emas. Ya, kalau kita tengok emas daripada tahun 2000 hingga 2020, maknanya dalam tempoh 20 tahun, anda tengok ya dia punya graf ni, emas dia memang dia naik turun, tapi dia akan pada jangka panjang dia memang menaik, dia tak menurun, dia tak menjunam, ya. Dia naik, walaupun dia ada kala naik, ada kala turun, tapi dia naik, ya. Dengan average 1 tahun 20 hingga 35%. Dekat mana anda boleh simpan duit, boleh untung 20 hingga 35% setahun? Ataupun pelaburan yang anda boleh buat boleh untung 20 hingga 35% setahun. Tapi dengan simpan emas anda boleh buat untung sebanyak itu, 20 hingga 35% setahun. Anda tengok 20 tahun kenaikan harga emas 714%. Tadi kalau saya cerita sebelum ni tentang duit, kalau kita simpan duit nilainya jatuh, betul? Menjunam. Tapi kalau kita simpan emas dan dalam 20 tahun naik 714%. Tengok saja harga dia. Tahun 2000, 1 gram RM35. 2005 harganya RM50 segram. 2010 naik lagi 130. 2015 150. 2020 285. Ini COVID dan sebagainya kita masih bermain dekat 200 hingga 300. Tapi insya-Allah dijangkakan ya harga emas dengan keadaan ekonomi dunia, skandal-skandal sana sini, isu-isu itu dan ini, harga emas dijangka akan melonjak naik dengan sangat drastik mulai pada tengah tahun kedua ni, maknanya bulan 5-6 ke atas, ya. Jadi ini adalah waktu terbaik untuk anda beli emas, ya. Kita tengok tahun 2025 dijangkakan harga emas boleh pergi sampai 300-400 dan ke atas, ya, per gram. Jadi ini adalah sebab kita dah lama dalam peringkat 200-an ini. So ini adalah masa terbaik. Sebab tu tadi awal saya dah kata ini waktu terbaik untuk anda membukakan mata untuk emas ini, ya. Untuk anda mula consider untuk membeli emas. Kalau kita tengok antara cara orang untuk mengatasi inflasi adalah dengan membuat investment dalam sektor yang lain, ya. Contohnya dalam properties, ya. Properties. Kita tengok dekat sini saya nak bawakan perbandingan keuntungan dalam tempoh 15 tahun dalam pelaburan properties lawan emas, ya. Maknanya properties ni apa? Hartanah. Contoh, kita ada modal RM326,478, ya. Tahun 2002, ya, kita tengok bila kita invest beli rumah pada tahun 2002 kita dapat sebiji rumah, contoh, ya. Dapat rumah 2 tingkat dengan harga RM326,478 pada tahun 2022. Kita tengok selepas 15 tahun iaitu pada tahun 2017 rumah memang naik harga dia. Kalau kita simpan duit memang nilainya menyusut, kita dah tahu. Sebab itu ramai yang melibatkan diri dalam hartanah, ya. Sebab hartanah dalam 15 tahun dia boleh buat keuntungan 126%. Ya, pada tahun 2017 kita boleh dapat 736,000. Dekat sini kalau kita tengok ada keuntungan sebanyak 409,522 iaitu sebanyak 126%. Betul tak? Sebab tu tak heran orang banyak buat investment dalam bentuk hartanah, ya. Tanah, rumah itu cara bijak sebenarnya, ya. Tetapi
Kalau kita yang buka mata lebih besar lagi, ya, kalau kita bandingkan apa yang dia boleh dapat, ya, apa yang banyak mana emas yang dia boleh beli masa tahun 2002 dengan modal 326,478 tu, kalau tahun 2002 dengan duit sebanyak ni, dia boleh beli 10.882 kilo emas. Sebab apa kita bandingkan dengan emas? Sebab emas adalah mata wang sebenar. Kalau kita nak tahu kita punya wang tu dia meningkat ataupun menyusut, kita bandingkan dengan emas. Ya. So kalau tahun 2002 dapat 10.882 kilo. Tapi selepas 15 tahun, walaupun dapat keuntungan selepas keuntungan 126%, iaitu nilai dia 736,000, dengan 736,000 ni tahun 2017 beli emas, kan harga emas dah naik lepas 15 tahun, kita hanya boleh dapat sekitar 4.162 kilo saja dengan 736,000 ni. Nampak tak? Nampak dari segi sebutan mata wangnya banyak, tapi kalau kita convert kepada emas, susut tak 15 tahun ni? Dia susut 62%. Sebenarnya walaupun kita untung daripada sebutan ringgitnya, ya, tapi dari segi nilai sebenar susut 62%. Itu pun sebab anda beli properties. Kalau anda simpan duit, susutannya lagi banyak. Kalau setahun susut 2%, 20 tahun dah berapa persen? Satu tahun susut 5%, 20 tahun dah berapa persen? Lagi banyak susutnya. Jadi untuk hartanah ada penjusutan sikit. Cuba kita tengok pilihan apa yang kita ada, ya, selain daripada pelaburan dalam hartanah. Kita boleh buat pelaburan dalam bentuk emas. Contoh dengan modal yang sama banyak, RM326,478 ni, kita beli emas. Kita beli emas tahun 2002 tadi kan dapat 10.882 kilo. Emas tulen dapat 10.882 kilo. Selepas 15 tahun, ya, daripada 2002 sampai 2017, harga emas meningkat daripada RM36 kepada RM180 per gram. Jadi pada tahun 2017, nilai emas 10 kilo ni tadi dah jadi RM1.305 juta. Kalau kita tengok dari segi keuntungannya adalah sebanyak 979,434, iaitu 300%. Cuba anda bayangkan pelaburan emas untung 300% dengan yang tadi rumah untung sebanyak 126%. Jadi yang mana lebih untung? Cuba jawab, yang mana lebih untung? Nampak tak? Emas adalah kalis inflasi. Kalau kita nak elak barah inflasi, kita nak elak duit kita daripada dimakan inflasi, emas adalah satu solusi yang mantap. Okay? Sebab itu hari ini kita nak cerita pasal emas. Okay? Faham? Jadi ini adalah kesedaran yang kita perlu serapkan kepada kawan-kawan, ahli keluarga dan sebagainya. Sebab hari ini kalau kita masih tak sedar tentang macam mana nak selamatkan duit kita ataupun aset kita dengan emas, kita ketinggalan sebenarnya, ya. So kita teruskan kepada produk quantum metal. Produk quantum metal secara generalnya ada 4, iaitu yang pertama emas fizikal. Tadi kan kita kata quantum metal memang pembekal emas kepada banyak sektor termasuk bank dan sebagainya. Jadi emas fizikal memang perniagaan quantum metal nombor 1. Ya, tapi sebagai komuniti quantum metal, kita bertuah banyak kali ganda bertuah sebab kita ada 3 lagi produk yang luar biasa hebat, ya, yang boleh kita dapatkan secara digital dan kita boleh manfaatkan dengan lebih banyak lagi, ya, iaitu GSA, iaitu Gold Storage Account. Gold Storage Account ni ada orang panggil Gold Saving Account, ya, simpanan. Macam kita buat akaun simpanan kat bank, tapi kat sini kita buat akaun simpanan emas, ya. Yang kedua, kita ada GCA, Gold Convert Account. Maknanya, Gold Convert ni, bila kita ada emas kat quantum metal, kita beli emas, kita nak pakai duit, kita boleh convert ambil duit. Tapi emasnya masih dikekalkan. Maknanya emas tu tak berkurang, duit kita boleh ambil. Best kan? Nanti saya cerita, ya. Yang ketiga adalah GAE ataupun Gold Asset Enhancement. Di mana ini adalah satu fasiliti kita nak gandakan aset kita dengan lebih cepat. Gunakan platform GAE ni, ya. Okey, 1, 2, 3, 4. Saya pergi kepada GSA dulu, ya. Sebelum tu kita kena faham dulu perbandingan ekosistem antara quantum metal dengan fasiliti dekat luar sana ataupun kedai emas di luar sana. Bahagian atas ni adalah ekosistem kedai emas biasa.
dari bawah ni adalah ekosistem quantum metal. Kalau kedai emas biasa, harga berdasarkan MKS. Kalau di quantum metal, harga berdasarkan LME, London Metal Exchange. MKS ni London Metal Exchange Price, maknanya harga emas dunia yang sudah ditukar kepada ringgit lah, kita panggil MKS. Kalau kita pergi kedai emas, dia cakap hari ni harga 300 per gram, 250 per gram, sama je ya. Jadi kalau di luar kita ada dua jenis emas. Emas tulen dengan juga emas perhiasan 916. Kalau emas tulen kita beli kat luar, dia ada markup ataupun kita panggil spread. Dia ada markup, maknanya harga contoh 300, dia akan tambah 10 hingga 15% untuk keuntungan dia. Kalau emas perhiasan pula 15 hingga 20%. Tapi emas perhiasan sebenarnya kadang-kadang sampai 40%. Sebab apa? Ada upah buat. Contohnya gelang, rantai, dia ada upah buat. Kadang-kadang kita punya markup tu sampai 30 hingga 40%. Dekat situ kita dah rugi 40%. Jadi bila kita jual pula, dia ada markdown. Contoh harga emas hari ni RM300 per gram, dia akan kurang sehingga 15% untuk emas bar, gold bar. Untuk emas perhiasan dia akan kurang sehingga 20%. Ada yang sampai 25%. Ini adalah fasiliti kat luar. Yang quantum metal pula, kita kita jual pada harga yang jauh lebih rendah sebab kita jual pada harga borong. Anda tak perlu ambil emas fizikal. Emas fizikalnya kita minta quantum metal simpankan dekat bank Brinks tadi. Okay? Jadi kalau kita nak ambil fizikal baru kita ambil, kita boleh withdraw. Tapi kalau kita tak nak simpan emas fizikal, beli dulu JSA ni lebih murah, 7% sahaja. Okay? Dan kalau produk yang JA kali 10, JA kali 5 hanya 3 dan 4% sahaja. Beza banyak kan? Kalau anda beli banyak memang terasa sangat penjimatannya. Dan bila kita jual, dapat harga spot, dapat harga sebenar. Contoh harga RM300, kita dapat RM300 lah. Kalau anda ada emas perhiasan ataupun gold bar yang anda nak tukar untuk masuk kepada JSA, saya rekomen anda tukar dekat Penang HQ sebab dekat situ anda dapatkan harga yang lebih tinggi daripada harga di luar. Alright. So kita tengok perbezaan harga tadi antara emas pasaran luar dan emas quantum metal. Katakan harga emas hari ni RM250 per gram, sama Okey. Kalau di luar kita beli, dia ada markup 10 hingga 15%. Katalah kita ambil 10%. Harga 250 tambah 10% kita bayar 275. Katakan lepas kita beli, kita rasa kita nak jual semula, nak ambil duit balik. Harga emas masih lagi 250, tak berubah. Jadi markdownnya 10 hingga 15%. Kita ambil 10%. Jadi bila kita jual balik pada harga emas masih 250, kita dapat balik 225. Beli 275, jual balik 225, kat sini dah rugi RM50. Kalau kita bandingkan dengan quantum metal, kita beli 7%, jadi kita bayar 267.5. Bila kita jual harga 250, kita dapat balik 250. Dia tak ada turun. Jadi dekat sini ada kurang sikit lah. 17.5 dengan RM50. Beza tak? Kalau 1 gram. Kalau banyak gram, kalau 10 gram, 20 gram, terasa kan? Jadi dekat sini sebab itu, yang pertama beli kat quantum metal lebih untung. Yang kedua, janganlah kita jual. Kalau kita nak untung, jangan jual kalau harga jual tu sama dengan harga kita beli. Itu tips dia. Alright. So yang kedua, ini yang seterusnya adalah JSA. Saya nak cerita tentang JSA. Ini adalah kita punya apps, wallet Tapi raya keempat kelima hari tu kita dah lancarkan apps baru, kita dah lancarkan website baru. InsyaAllah saya rasa dalam minggu ni, insyaAllah Puan Siti dia akan buat go through run through new system. Kita punya wallet baru, sistem baru kita, macam mana nak tengok itu ini anda boleh download. Untuk yang dah ada account Quantum Metal, anda boleh download apps Quantum Metal My. Ada MY yang baru ada MY. QM apps, QM APPS, ada My. Yang tak ada My tu yang lama So kalau kita tengok dekat wallet ni, GSA saving account ni, kita boleh buka account free dekat Quantum Metal ni. Kita boleh beli serendah RM10 untuk permulaan. RM10. Kalau dah beli RM10, markup 7%, maknanya masuk dalam wallet anda RM9.3 kupang. RM9.30. Sebab 7% dah ni kan dia punya spread tadi. Okay, so
Anda boleh beli simpan emas serendah RM10, anda boleh jual balik. Jual ni maksudnya kita pergi bank lah. Serendah RM10, tak ada fees. Kemudian kita boleh transfer, kita boleh jual beli kan. Kita gunakan wallet Quantum Metal, contohnya beli telefon kat saya ke, beli nasi lemak ke. Kita boleh pakai QR code. Serendah RM1 boleh transfer. Kemudian kita boleh tebus pula emas fizikal. Katalah kita ada 5 gram nak ambil keluar 1 gram pegang nak buat tatapan dekat rumah. Boleh. Serendah 0.01 gram. Tapi kalau kita nak untung, withdraw fizikal ni lebih daripada 10 gram, lebih untung lah. Maknanya dia punya fees lebih sedikit. Kalau kurang daripada 10 gram, dia punya fees lebih tinggi. Itu saya beritahu awal-awal lah. Sebab apa nak cetak, nak hantar, nak print, nak apa semua tu kan. Yang tu kos-kos yang perlu kita bayar lah. Kalau banyak, dia lebih murah. Okay. Kemudian, produk yang kedua tadi, GCA, Gold Convert Account. Yang ni yang best. Yang ni memang tengah hot. Ya, memang hot-hot lah. Sebelum saya lupa GSA tadi, saving account, anda mesti berumur 18 tahun ke atas. Dan anak-anak yang bawah 18 tahun boleh join account ayah. Ya. Bila dia dah umur 18, kita boleh pisahkan balik. Tolong tanya konsultan anda macam mana nak buka akaun untuk anak-anak. Sebab sekarang banyak duit raya kan. Anda boleh buka akaun anda, anak-anak join dengan akaun orang tua tadi. Ya. Okey, boleh. So, Quantum Metal beri kemudahan yang sangat simple. Buka hujung jari, nak beli hujung jari, beli sendiri ya, pakai PFX, maknanya online payment. Dan anda simpan wallet anda, jangan bagi password dekat orang. Apa-apa jadi pun emas masih dalam tangan anda, ya. Jangan risau. So, selamat insya-Allah, tak payah bayar upah simpan. Itu yang best. Okay, yang kedua tadi, saya balik kepada GCA, Gold Convert Account. Contoh, anda dah ada emas, anda dah beli emas. Contohnya, saving anda ada RM10,000, anda tukar kepada GSA. Sebab apa? Kalau anda simpan dalam emas, kalau harga emas naik, contohnya bulan depan harga emas naik RM10,000, anda mungkin ada ekstra. Mungkin dah jadi RM11,000, RM10,500 atau mungkin RM12,000, tak tahu. Itu harga emas. Sebab kita simpan emas, kita punya aset meningkat ikut harga emas. Okay? Katakan anda dah ada aset, anda nak pakai duit. Dalam RM10,000 tu anda nak withdraw RM1,000 je, anda terdesak nak pakai duit. Anda boleh withdraw dekat GSA. Tapi cara yang lagi bijak saya nak ajar anda adalah dengan cara GCA. Macam mana tu? Anda boleh tukar kepada emas. Anda boleh pilih yang ni, request GC, tahu tak? Anda tadi emas dah ada RM10,000, anda pergi GCA, anda request GC. Bila anda request RM10,000 tadi, dia akan offer anda untuk keluarkan sampai 85%, iaitu RM8,500 anda boleh withdraw. Tapi sekatilah kalau anda tak nak RM8,000, anda nak RM1,000, buat keluarlah RM1,000. Tapi RM1,000 tadi masih ada dalam bentuk emas. RM1,000 cash anda bawa keluar, RM1,000 tadi ada dalam bentuk emas. Kalau anda withdraw dalam bentuk GCA, jangan withdraw dalam bentuk biasa. Kalau anda bawa keluar, biasa RM10,000 tinggal RM9,000, betul? Tapi kalau anda buat keluar cara request GC, maknanya macam kita gadai lah. Kita ada barang kemas, RM10,000, kita nak pakai RM1,000. Kita gadai kan ambil RM1,000, nanti kita tebus balik bayar RM1,000 dengan dia punya upah, betul tak? Jadi RM1,000, tapi dalam GCA, RM1,000 tu masih ada dalam bentuk holding. Dekat sini dia akan masuk dalam bentuk holding yang RM1,000 tadi. Okay, yang anda bawa keluar tadi. Jadi ada dua cara nak gunakan duit. Yang pertama secara GSA, withdraw terus pada bank macam biasa. Yang kedua, anda boleh request GC. Dia punya upah anda bawa keluar tu 3.5% je setahun. Kalau banding dengan gadai, ada sampai 24% setahun. Kalau kita gadai ada lelong, 6 bulan setahun tak bayar lelong. Kita nak kena bayar dia punya yang kita ambil, kita bayar dia punya upah yang sangat mahal, kita kena cari duit. Lepas tu tak ada duit, habis lelong. Sebab itu berbilion ringgit emas hilang di pajak gadai. Pajak gadai buat sangat banyak untung. Di GCA kita boleh gunakan konsep yang sama tapi yang untung untuk kita, penyimpan. Okay? Alright. So dekat Quantum Metal pun tak payah tebus. Tak ada 6 bulan setahun, dia tak ada bila-bila masa. Contoh, anda simpan, anda dah buat holding tadi kan RM1,000 tadi, anda tak tebus pun. Anda biar je. Tiba-tiba 5 tahun anda rasa macam harga emas dah naik. Hari ni harga 300. Lepas 5 tahun dia dah jadi 600 per gram contohnya. Masa tu anda boleh tebus. Anda tebus macam mana? Anda jual balik dekat Quantum Metal, dia akan ikut harga semasa. Anda bayar balik yang RM1,000 anda hutang tadi.
Lebih tu anda punya untung. Yang itu hanya ada di Quantum Metal. Tolong dapatkan detail nanti pada training-training hari Rabu dan juga pada konsultan-konsultan anda. Okay? Okay. Selepas ni saya cerita lagi ya. Alright. Contoh ya. Kita buat GCA ni ada dua cara tau. Okay, yang pertama request GC. Yang kedua, apabila kita dapat duit, tak kisahlah duit gaji ke, kita dapat duit pencen ke, kita dapat duit pinjaman ke, kita dapat duit hantaran ke contohnya kan. Kita buat GCA dulu, baru kita belanja. Macam mana tu? Contoh gaji kita ni, contoh gaji gaji 5,000, kita beli emas. Katakan harga emas hari ni 250 gram. Kita dapat 20 gram. Dapat 20 gram, ini emas kita dalam sistem. Dia ada dalam bentuk GSA, betul? Kemudian kita ambil withdraw, GCA kan dia. Kita GCA kan dia. Yang tadi kita request GC. Kalau kita beli terus, kita boleh terus je. GCA tick dekat GCA. Yang ni nanti anda boleh tanya pada konsultan. Kita ambil terus 80%. Hari ni kita beli, hari ni juga kita GCA kan dia. Maknanya dalam satu hari, kadang-kadang pagi buat petang dah dapat. Paling lambat pun 3 hari. Ya. 4,250 masuk balik dalam akaun bank anda. Tapi emas 20 gram yang nilai 5,000 ni masih ada lagi dalam anda punya wallet sebagai holding. Ya, anda punya pegangan. Okey. Jadi apa yang anda buat, 4,250 tu belanjalah, bayarlah rumah, kereta dan sebagainya ya. Dan fee tahunan untuk yang anda ambil ni setahun cuma 3.5%, maknanya RM148. Ini semua tak payah bayar, bila anda tebus baru bayar. Tak payah cari duit lain untuk bayar. Kalau anda simpan lagi lama lagi untuk, sebab emas makin naik ya. So bila dah harga emas naik, baru anda tebus bayar 4,250, lebihnya untung anda punya. Tapi syaratnya anda mesti kekalkan 15% sebagai simpanan wajib untuk hold 20 gram ni, untuk pegang 20 gram ni. Ya, faham? Ya. Jadi maksudnya kat sini, kalau anda gaji 5,000, fasiliti ni untuk kita kembang expandkan. Kita tak nak inflasi kan. Jadi GCA ni dia expandkan duit kita, dia kembangkan duit kita. Gaji kita daripada 5,000 dah jadi 5,000 campur 4,250. Berapa gaji anda bulan tu? 9,250. Anda tak perlu tunggu kenaikan gaji setiap tahun, anda punya kenaikan gaji setiap bulan 85%. Kenapa saya cakap? 5,000 100% beli emas. 4,250 belanja. Maknanya kita macam kaya kan? Kita punya gaji boleh beli emas dan boleh belanja. Kita kembangkan duit kita. Dan kita pun tak payah bayar. Benda ni tak membebankan. Kalau kita mati pun anak kita, suami, pasangan kita tak perlu nak pening kepala nak bayar. Tak ada. Ini aset masa depan dia orang. Ini boleh mengkayakan dia orang. Okey? Faham? Ini adalah aset masa depan. Okey? So ini lebih untung daripada kita simpan ke daripada SP yang susah nak buat keluar tu. Ini untung daripada banyak jenis simpanan yang lain lah. Ya? Alright. Saya nak share kat sini selain daripada gaji, apa yang kita boleh GCA kan sebelum kita belanja. Contoh, saya nak beli handbag mahal lah, 30,000. Saya GCA kan, saya beli handbag 30,000. Saya tak rasa hilang duit sebab 30,000 tu dah jadi emas. Nampak tak? 30,000 dah jadi emas, 30,000 dah jadi handbag. Jadi dengan duit 30,000, aset saya dah jadi 60,000. 30,000 emas, 30,000 handbag. Nampak? Jadi ini fasiliti untuk kita pemulihan ekonomi kan? Ekonomi kita pulihkan. Orang yang gaji kecil boleh jadi besar. Ya? So duit gaji, duit komitmen bulanan, deposit kereta rumah, pinjaman, contoh nak renovate rumah 200,000, beli emas dulu, baru renovate. Tapi dengan syarat 15% tu anda kena simpan. Jadi kalau anda gaji 5,000, anda tak boleh simpan 750, anda kecilkan jumlah GCA tadi. Maknanya mungkin anda mampu simpan contoh 150, jadi GCA bulan-bulan walaupun gaji anda 5,000, anda belilah 1,000. Sebab daripada 1,000, anda buat keluar 850, tinggalkan 150 saja. Faham tak saya cakap? Ya? Ikut kemampuan masing-masing. Dia tak ada paksaan. Nak buat bulan-bulan boleh, nak buat hari-hari boleh. Orang berniaga hari-hari boleh buat. Ya? Orang nak buat setahun sekali pun boleh. Suka hati anda. Ya? Company overhead. Contoh nak bayar pekerja gaji 30,000, 40,000 sebulan. Kita beli emas dulu, baru kita bayar. Inilah teknik yang digunakan oleh Tuan Haji Fazil dalam Malakat Mall. Masa COVID, dia punya overhead 4 juta sebulan. Gila nak bayar 4 juta bisnes tak ada. Tapi sebabkan ada fasiliti JCA dia bayar, jadi dia kumpul emas. Bila habis COVID, hari tu emas naik macam nak kan, naik meroket. Jadi dia jual balik emas tu, dia dah boleh dapat balik dia punya
perbelanjaan masa COVID tadi. Dia boleh cover balik. Ini sangat-sangat menguntungkan kepada orang berniaga lah. Ya? Orang berniaga pasar malam. Contohnya pasar Ramadan baru ni, ramai yang tak untung, kata rugi kan. Sebab apa? Sebab dia tak nampak fasiliti GCA ni. Katalah anda berniaga bazar Ramadan. Apa nama? 20,000 modal. Bila tak untung 20,000 hangus, betul? Tapi kalau 20,000 anda beli emas dulu, lepas tu anda withdraw 80% anda bisnes. Bisnes rugi tak rugi, 20,000 tadi dah ada dalam bentuk emas. Betul tak? Itu anda kena cerita benda ni dengan orang semua. Itulah juga jihad saya, insya-Allah. Ini juga hasrat saya untuk semua dengar dapat manfaat daripada quantum metal ni, ya. Duit pencen, duit percutian, pakcik-pakcik ya, sebelum belanja duit pencen tu beli emas dulu. Jadi lepas 5 tahun GCA ni kita nak tengok harga emas naik tau, baru kita untung banyak. Harga emas naik ni katakan 3 tahun, 5 tahun. Kecuali lah kalau tahun ni harga emas naik sekali ganda dalam masa 6 bulan, tak tahu, mungkin Allah punya kuasa. Tapi selalunya kita jangkakan setahun naik 20% kan. Jadi kalau 6 tahun, 5 tahun tu cantik lah. Jadi kalau selepas 5 tahun, 6 tahun duit pencen tadi dah berganda-ganda lagi banyak daripada pencen yang kita dapat. Duit percutian, nak pergi haji, nak pergi umrah, kita bayar dulu, beli emas baru kita pergi umrah. Jadi kita punya duit tadi dah jadi emas. Jadi lepas 5 tahun, untung emas tadi bawa lagi pergi umrah. Kalau kita pergi family bukan sikit belanja ni, banyak kan. Jadi maksudnya dekat sini, kita boleh pergi umrah berkali-kali dengan sekali modal, dengan simpan emas. Alright? Faham ya? Jadi kita buat simulasi kat sini. Contoh, gaji 5,000, kita beli emas, harga RM250 per gram, kita katalah kita buat simpanan ni setiap bulan lepas dapat gaji selama 3 tahun. 2022 sampai 2025. Ya. Setahun, harga emas katalah dia pemboleh ubah tak berubah. RM250 per gram. Kita tak ubahlah sebab sebenarnya harga emas berubah kan. Kalau berubah susah saya nak buat simulasi. Jadi katalah 250 dapat 20 gram. Kita ambil balik 4,250 belanja. Kemudian simpan 750. Ni tadi saya cakap kalau tak mampu simpan 750, kita kecilkan dekat sini. Mungkin anda boleh simpan 150, dekat sini beli kejap 1,000, ambil balik. Faham? Tinggal 150. Macam itulah. Ya. Jadi katakan kita simpan 3 tahun. Kita tahu emas naik setahun 20 hingga 35% dari sejarah Tapi katalah kita ambil sikit tanah tamak, kita ambil setahun 10%, 3 tahun dia naik 30%. Jadi harga 250 dah jadi 325. Ya. Lepas 3 tahun kalau kita jual balik, dia ikut harga 325 kali dengan 20 gram, kita dapat 6,500. Nilai emas kita tadi. Ini untung kita ke? Belum untung. Kita kena bayar hutang. Hutang kita tadi 4,250. Tolak siap-siap. Jadi untung kita adalah 2,250. Jangan lupa tolak fees. Fees dia 3.5% setahun. Lebih kurang RM148 setahun kan. Itulah untung kita. Ya. Jadi kalau nak kira calculation ni semua hari Rabu punya training. GCA, JE, calculation hari Rabu. Okay. So ini adalah rumusan. Katalah setahun gaji kita RM60,000. Kita bawa keluar balik 80%, kita belanja RM51,000, kita simpan cuma RM9,000 setahun. Simpanan wajib. Emas yang kita simpan sebenarnya 240 gram. Tapi bila kita jual pada lepas 3 tahun, kita dapat balik 78,000. Tolak 51,000, kita dapat untung 27,000. Nampak tak? Sebenarnya yang kita simpan cuma 9,000. Kalau kita simpan RM750 sebulan di bank, selepas 3 tahun masih 9,000. Masih 9,000 untuk simpanan Januari sampai Disember, betul? Tapi kalau kita simpan emas selepas 3 tahun, 240 gram ni jadi 27,000. Katalah kita buat aktiviti ni 3 tahun. Bila 3 tahun, 240 gram kali 3 jadi 720 gram. 3 tahun Yang kita simpan sebenarnya RM9,000, 3 tahun jadi RM27,000. Harga baru emas selepas 3 tahun 325. Kalau kita jual semua ni selepas 3 tahun 720 gram kali 325, kita dapat 234,000, betul? Kemudian kita kena tolak yang kita dah ambil ni 51,000, 3 tahun dia jadi 153,000. Tolak. Ini untuk jual. Tolak berapa yang kita dah pakai. Kita masih ada baki 81,000 untung kita. Nampak tak? Kalau kita simpan biasa kat bank cuma 27,000. Dekat
cara GCA kita dapat 81,000, 3 kali ganda. Sebab apa? Kita anggarkan setahun emas naik 10%, maknanya 30%, maknanya 3 kali ganda. Kalau emas naik 20% setahun, 3 tahun dah jadi 60%, 27,000 ni kali dengan 6 kali ganda. Sini akan dapat 160,000. Nampak tak? Saya harap anda faham. So, buatlah GCA. Sebab konsep yang dibawa oleh Datuk Lim ni, dia kata, panggil orang jangan takut belanja. Sebab lagi banyak anda belanja, anda terpaksa simpan lebih banyak emas. Bila anda terpaksa simpan lebih banyak emas, selepas 4 tahun, 5 tahun, anda terpaksa kaya. Itu dia punya konsep. Dia nak semua orang meningkatkan taraf ekonomi. Okay? Alright. So kalau orang yang tak ada duit, tak ada gaji bulan-bulan, suri rumah contohnya, ataupun orang yang tak mampu nak simpan banyak, ada anak ramai, boleh tak kita plan untuk simpanan anak? Boleh. Kita boleh buat planning untuk simpan untuk duit nak kahwin, kita boleh buat planning simpan untuk nak umrah, nak pergi haji dan sebagainya. So dekat sini orang yang simpan sikit-sikit, orang kata simpan sikit-sikit dalam menjadi bukit. Kalau simpan di bank dia tak jadi bukit, dia jadi bukit yang ditarah. Tapi kalau simpan emas, dia boleh jadi bukit. Contoh kat sini, kalau kita hanya mampu simpan RM22.5 saja. Katalah anak kita 10 orang, nak simpan seorang 150, kita tak mampu. Tapi dengan teknik GCA ni, anak kita 10 orang pun kita mampu nak simpan 150 seorang. Sebenarnya kita ambil balik RM127. Yang kita simpan cuma RM22.5. Jadi kalau 10 orang, kita cuma simpan RM220 sahaja sebulan untuk anak. Betul tak? So kita buat konsep yang sama macam tadi selepas 10 tahun. Tadi 3 tahun ni saya simpan sikit, kita buat 10 tahun. 10 tahun maknanya 1 tahun kita simpan 7.2 gram. Selepas 10 tahun jadi 72 gram. Harga emas selepas 10 tahun naiklah 100%. Kalau 10% setahun kenaikan, kita kata ambil yang minimum. Walaupun emas naik boleh potensi sampai 20%, kita ambil 10%. Jadi 100% lah, 250 dah jadi RM500. Jadi RM500 kali dengan 72 gram simpanan 10 tahun kita, dapatlah RM36,000. Tolak dengan yang kita dah ambil ni, kita dah ambil balik kan, 1,500, 10 tahun, 15,300, tolak balik, jadi kita ada untung 20,700. Sedangkan simpanan kita sebenarnya 10 tahun tu cuma 2,700 untuk seorang anak. Tapi anak tu dah dari kalau kita simpan dia pada dia umur dia 10 tahun, 20 tahun, dia dah ada 20,000. Boleh bantu dia masuk universiti, sambung pengajian dan sebagainya. Betul? So ini kelebihan dia. Okay. Alright, jadi dengan GCA anda boleh dapat belanja bulanan, masih anda boleh belanja, anda boleh simpan emas dan anda boleh untung. Untung ke untung? Emas dapat, belanja dapat. Alright, ada soalan simpan dulu ya. Kalau soalan yang simple-simple, Hazim dengan Puan Shima boleh tolong jawab ya. Alright, GAE. GAE adalah best lagi best. Kalau GCA kita simpan berdasarkan duit yang kita nak belanja. Kan? Kalau umur saya panjang, insyaAllah minggu depan berjumpa lagi. Kalau ada kesempatan saya akan share macam mana nak simpan sekilo dalam masa 2 tahun lebih sikit. Ya? Dengan GCA. Yang ini GAE, Gold Asset Enhancement. Ya? Enhancement ni adalah cara kita nak gandakan aset kita dengan cepat. Boleh sampai 10 kali ganda. Tapi yang ini syarat dia kita beli dengan duit yang kita ada ekstra. Duit yang kita nak invest. Duit yang kita tak tahu nak buat apa. Bukan duit nak beli pampers anak, nak beli beras dan sebagainya. Kalau nak beli beras, nak beli pampers anak, pakai GCA tadi. Ya. Kalau ada duit lebih, nak invest, pakai GAE. Ya. Alright, dekat sini GAE kita boleh beli. Kita boleh pilih GAE kali 10 ataupun kali 5. Saya tak nak cerita kali 5 sebab lebih untung lagi GCA. Ya. So saya cerita sekali 10 sahaja. Ya. Kali 10 spreadnya 3% lagi murah. Gila murah kan? Tak ada margin call. Kalau kita invest dekat mana-mana platform emas yang lain, kalau harga emas jatuh, kita kadang-kadang kena margin call tau. Kita hilang dengan modal-modal kita sekali. Dekat sini kita beli emas gram tu kita pegang, kita takkan hilang emas tu. Kita tak akan rugi. Ini pelaburan yang tak ada risiko. InsyaAllah zero risk. Ya? Risiko ni kalau anda jual pada harga lebih tinggi daripada harga beli, itu je risiko dia. Itu anda kena hati-hati. Ya? So terminate pada harga yang harga lebih tinggi, anda dah untung. Dia punya fees pun 3.5% setahun. Okay? Saya pergi seterusnya explain dengan lebih detail lagi.
kita nak beli JE ni, dia kena beli ikut unit. Satu unit harga dia $250 ya, tetap harga dia. Dan fees dia adalah 3.5% setahun. Kalau kita tukar 250 ni, katakan rate kita RM4.4 satu dolar, maknanya 1,100 lah satu unit. Dan dia punya konsep, kita beli satu unit, syarikat bagi pembiayaan 9 unit. Maknanya satu unit kita tadi 1,100 ataupun 2,500, dia akan bagi pembiayaan $2,250 ataupun 9,900. Jadi modal emas kita adalah $2,500 ataupun 11,000. Nampak tak? Kali 10. Emas dengan modal kita sepatutnya dapat 4.5 gram, tapi kita dapat 45.4 gram kali 10. Sebab sini adalah pembiayaan. Jadi dia punya fees dia kira daripada pembiayaan. 3.5% daripada 2,250 adalah 78.75 setahun. 7875 kali 4.4, 346 setahun. Sebab itu bila kita beli, kita kena bayar 1,400 lebih kurang 1,500. Ya, itu kita bayar fees untuk setahun. Katakan kita beli hari ni, bulan depan tiba-tiba harga emas naik, kita jual, kita dah untung. Dia akan proratekan fees ni, dia akan pulang balik lebihan 11 bulan yang kita tak pakai. So yang ni dia akan refund ya. Okey, faham ya? So apa kelebihannya kalau kita nak buat keuntungan, apa kelebihannya kita bandingkan dengan kedai emas biasa? Katakan emas kita, modal kita RM10,000. RM10,000 beli kat kedai emas biasa harga RM250 per gram, kita dapat 40 gram saja kan? Tapi dekat GAE kali 10 kita dapat 10 kali, 400 gram. Jadi kalau harga emas naik, ini waktunya kita buat profit. Betul tak? Ada kenaikan. Ada kenaikan sebanyak RM50. Jadi kita jual, kalau kat kedai biasa 40 gram kali 300 dapat 12,000. Tapi dekat quantum metal kita ada 400 gram, banyak. Ya. Kali dengan 300 kita dapat 120,000. Nampak? Modal 10,000, kita dapat 120,000. Jadi untungnya berapa ni? Untung dekat kedai emas biasa, kita beli, ada untung lah kan? Sebab kita ada kenaikan harga kat sini. Jadi 12,000 tolak dengan modal 10,000, untung kita 2,000. Tapi di quantum metal untung lagi banyak ya. 120,000 ni tolak modal, tolak 10,000, tolak pembiayaan 90,000. Kan 9 kali? Modal 1 kali, pembiayaan 9 kali kan? Maknanya pembiayaan 90. Jadi dekat sini kita tolak 10,000 dan 90,000, maknanya tolak 100,000, kita masih ada untung 220,000. Banyak tak? Jadi kalau kita tengok, dua-dua ni kalau kita banding modal sama tak? Sama kan, 10,000. Tapi dekat quantum metal modal kita 10,000 jadi 100,000. 10 kali ganda. Beli harga sama tak? Sama, 250. Jual sama tak? Sama, 300. Kan? Untuk per gram sama tak? RM50 per gram sama. Tunggu sama tak? Sama. Kalau sebulan, sebulan lah. Kalau 2 bulan, 2 bulan lah. Sama. Tapi bezanya 10 kali ganda di quantum metal GAE kali 10. Nampak tak? Untung. So tips dia, kalau kita tak nak rugi, jangan jual harga lebih rendah daripada harga kita beli. Contoh hari ni harga 300 kita beli. Bila harga emas naik 1%, 300 maknanya dia naik RM3. RM3, kita dah untung 10%. Nampak? Sebab kita punya modal 10 kali ganda. Kalau kita jual pada harga turun 1%, kita rugi 10%. Jadi kita jangan jual masa harga turun ya. Sebab kita akan rugi. Bila harga turun, kita kena hold. Jangan buat apa-apa. Kalau ada modal, beli. Macam sekarang ni harga tengah dalam zon beli tau. Kita beli. Sebab insya-Allah dia nak naik dah ni. Ya? So sekarang beli. Kalau kita tak ada modal, jangan beli. Hold saja apa yang kita dah hadir. Bila dia naik, nanti kita jual. Dan contoh macam mana nak dapat untung 100%. Lebih cepat di quantum metal ya. Contohnya, sorry saya batuk sikit, banyak makan kuih raya. Modal 10,000,
beli kat kedai biasa harga 250 nak dapat untung 100%, kita kena tunggu harga dia naik 500. Betul? Berapa lama ni? Kalau dapat tahun 5 tahun ke lama lah ya. Baru kita dapat untung 10%. Jadi modal dengan untung jadi 20,000. Tapi kalau GAE beli harga 250 tak payah tunggu harga naik 100%, tunggu 10%. Sebab 10% kita akan dapat profit 100%. 10% tu berapa? Harga 275 dah boleh jual dah. Ya, kita dah boleh untung 10%. 10,000, sorry. Okay, mana lebih cepat? Yang ini mungkin jadi kurang dari setahun, yang ini mungkin jadi bertahun-tahun. Okay. So dekat sistem, yang mana ada sistem, anda boleh tengok dekat GAE, klik list ya. Anda boleh tengok initial investment ni modal kita 1 unit 250. Dia beli pada masa 3 Mac. Dia beli 44.6 gram. Dengan modal 1 unit, dia dapat 44.6 gram. Ya, pada tarikh 1 Jun, bila tengok harga 1 Jun $61.5. $61.55 kali dengan 44 gram, harga pada 1 Jun adalah $498. Kalau kita tengok ni untung ke tak? Beli harga 250 pada 1 Jun, selepas 88 hari, harga dah naik 498, untung kan? Berapa banyak untung tu? 498 tolak 250 dapat $248 untung dia. Berapa persen tu? Bahagilah dengan modal. 248 bahagi dengan modal dapat 99%. Wow. Nampak tak? Dekat 100% dia punya untung. Dan ini adalah management fee yang kita bayar setahun tu, $78.75. Ada baki $59.55. Kalau kita terminate hari ni, maknanya terminate pada 1 Jun, kita dapat 498 campur 59.55. Memang untung. Banyak orang buat untung dengan GAE kali. Salah satu investor saya invest 1 juta, dalam masa 3 minggu dia untung 30% sebab harga emas naik 3%. Dapat 30%, dapatlah untung 300,000. Itu betul ya. Jadi kat sini adalah testimoni sebenar ya. Modal bulan 3, bulan 5, 65 hari dah profit 31%. Sebab modal dia besar, untung dia banyaklah ya. Kita tengok yang modal kecil pula ya. Contoh 200 ni $1,000. $1,000 ni dia beli 4 unit lah ya. 4 unit dalam masa 66 hari dapat 48.2%. Dah untung berapa dah? $482. Nampak tak? Ini semua testimoni-testimoni sebenar. Ada yang 99% dalam 88 hari, 20% dalam masa 27 hari. Dekat mana anda boleh invest? 27 hari dapat 20%. 88 hari dapat 100%. Tak ada risiko. Jangan jual harga lebih rendah daripada harga beli. Itu saja risiko dia. Ya? Jadi pada setiap masa, tak kira harga emas meningkat, harga emas menurun, anda boleh beli. Yang penting jual pada masa harga lebih tinggi pada harga beli. Contoh pada tahun 20 ya, harga emas tak berapa menaik sangat ya. Tengok kat sini, dah ada 14 kali boleh buat untung dengan GAE tau. Kita tahu setahun Januari sampai Disember emas naik 20 hingga 35%. Kalau kita tak buat GAE pun kita dah boleh untung 20 hingga 35%. Tapi kalau kita beli GAE 20% boleh jadi 200% kali 10 kan? Jadi beli biasa dengan beli GAE lagi untung. Beli biasa contoh 1 gram, 1 gram kita beli naik 20%, kita dah untung 20%. Tapi kalau beli GAE 1 gram, emas naik 20%, kita untung 200%. Nampak tak? Tapi kalau kita pandai GAE ni, kita boleh dapat untung berkali-kali. Kat sini 14 kali tahun 20 ya. Maknanya beli harga rendah, jual harga tinggi. Beli pada harga dekat sini, jual pada harga kat sini. Kat sini tengok beza naik harga 7%. Kalau 7% kita untung 70% kat sini. Maknanya kalau kita invest 10,000 dapat 17,000. Macam tu. Untuk invest 1,000 dapat 1,700. Dekat sini 10% kenaikan harga. Sini boleh untung 100%. Modal 1,000 dapat 2,000. Modal 10,000 dapat 20,000. Maknanya dekat 1 tahun kita boleh untung lebih 200%. Ada yang sampai 600%. Macam tu juga dengan 21. Dia punya harga sideways je. Dia macam mendata je harga emas. Tapi tengok ya, orang yang main GAE boleh untung sampai 12 kali. 12 kali. Sebab tu boleh untung berkali-kali. Okay? So, QM ni untuk semua, tak kisahlah anda bekerja, tak bekerja, pencen, suri rumah dan sebagainya, pelajar ke apakah, semua anda boleh guna. Yang mana satu?
GSA, akaun simpanan, tukar tunai kepada emas. Tak payah simpan duit banyak-banyak, kita simpan emas juga ya. Yang kedua, kita boleh kembalikan wang hangus dengan GCA. Sama ada daripada gaji, duit bisnes kita ataupun kita nak belanja beli apa-apa, beli emas dulu. Yang ketiga, kita tak tahu nak buat apa dengan duit kita, kita gandakan dengan aset 10 kali ganda dengan cara low risk. Ya. Jadi hari ini kita tahu dengan keadaan ekonomi banyak yang sakit jiwa, banyak orang muda dah bankrupt sebab pakai kredit card. Ini adalah solusi untuk semua. Okay. So katakan ya, anda ada duit sikit lah. Puan Azmi, saya ada sikit lah dekat bawah bantal, dekat bank sikit, SB sikit, tabung haji sikit, investment sikit. Ya. Adalah, tapi saya takut lah nak invest semua, takut nanti nak pakai duit, katalah sakit ke demam. Okey, saya boleh bagi cadangan. Apa-apa pun keputusan anda yang buat ya. Cadangan pertama, katakan kumpul-kumpul modal ada 100 ribu, 150 ribu. Pinjam sekejap je. Sebab dia kata dia nak ada cash flow 115 ribu balik dalam bank nak pakai kalau sakit, ya, nak emergency dan sebagainya. Nak simpan sikit je, nak simpan lebih kurang 35 ribu kan. Okey, tapi dengan kaedah quantum metal kita boleh expandkan duit tadi ya. Kita boleh kembangkan duit tadi dengan 35 ribu, tengok ya. Modal 150 ribu. 135 ribu ni beli GSA. Beli GSA kemudian kita ambil request GC. Buat GCA 85%, kita ambil balik. Ya. Kita ambil balik 85%. Maknanya kita beli 135,000, kita ambil balik 115,220 ringgit. Ambil balik, masuk balik dalam bank. Ataupun masuk balik dekat GSA. Jadi dapat balik 115. Ini dah simpan selamat. Okey. Kemudian, dia punya emas dah dapat dekat sini 542 gram. Ni duit kita kan dalam bentuk holding. Emas kita dalam bentuk holding. Maknanya dengan berapa ribu ringgit saja pengurangan 135 tolak 115 dengan 20,000 kita boleh beli emas yang bernilai 135,000, dapat 542 gram. Okey. Lepas tu saya cadangkan 10 unit beli JA kali 10. Satu unit kan 1,400 lebih. Kalau 10 jadi 14,000. 14,000 ni sepatutnya dapat 44 gram. Tapi sebab kali 10 anda dapat 440 gram. Nilai 440 gram ni adalah 110,000. Modal anda buat keluar 14,000. Jadi dah jadi 110. Nampak tak? GAE 110, GCA yang ni 135,000 sama dengan 542 gram. Emas anda dah dekat sekilo dah ni. 542 campur 4420 dah dekat 1 kilo. Dan cash dekat tangan ada 1,115. Tapi jumlah keseluruhan aset anda dah dikembangkan daripada 150 dah jadi 360. Hebat kan? Jadi itu proposal yang pertama. Proposal yang kedua, anda boleh semua beli dulu GCA, GSA, kemudian ambil 85%, dapat 127, emas dapat 600 gram, banyak lagi lah. 127 ni beli 10 unit macam tadi, dapatlah 440 gram, iaitu nilai dia 110. Lebihnya 113 simpan balik. Jadi dekat sini cara kedua ni anda dapat lebih banyak lagi, 373 ribu. Tadi 360, sekarang 373 ribu. Jadi kesimpulannya, bila anda nak mula quantum metal? Bila? Ataupun anda nak tengok saja. Kalau kita tengok ya, dengan modal 10,000 kita bandingkan ya simpanan atau perbulan kepada 4 instrumen yang berbeza. Projection 5 tahun, selepas 5 tahun 10,000 ni yang mana lebih untung? Kita katalah kita tak ambil profit, kita compoundkan dia, compounded tak ambil ya. Simpanan tetap 3%, selepas 5 tahun dapat 10,000 jadi 11,593 simpanan tetap. Kalau kita bijak sikit, kita pergi simpan yang lebih banyak sikit lah, dan lebih kurang 5% setahun. Selepas 5 tahun, 10,000 tadi akan jadi 12,762. Kalau kita bijak lagi, kita beli emas. Emas kan naik 1 tahun 20 hingga 35%. Kita katalah kita ambil 10% je, pun dah untung. 10,000 dah jadi 16,000 selepas 5 tahun. Kalau anda paling bijak, anda beli emas GA kali 10. Sebab apa? Emas naik 10% setahun. Ya, 5 tahun dah jadi 50%. Kali 10 dah jadi 500%. Betul tak? Anda tak trading banyak kali pun. Anda beli sekali, tahun tu beli, sekali jual.
tak trading banyak kali pun dah untung 500% untuk 5 tahun. Jadi 10,000 dah jadi 50,000. Yang mana lagi untung? So soalannya bila nak mula? Emas ni dulu masa harga RM35 orang kata mahal. Masa harga 150 pun orang kata mahal. Masa harga 200 pun orang kata mahal. 300 pun orang kata mahal. Tapi sebenarnya orang yang beli dulu sekarang ni dah kaya. Betul? Tambah pula dengan fasiliti yang ada ni, kalau GCA tak payah kira harga, setiap kali nak belanja beli saja. Kalau GAE, anda beli, anda tunggu je harga naik, anda jual. Okay? Bila-bila masa saja. So thank you, terima kasih, harap membantu anda.